Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Wan Muhammad Ammar bin Wan Azham, nombor menteri 201110004. Hari ini saya akan bertentangkan tajuk tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 20, golongan munafik. Pendahuluan, ayat 8 hingga 20 adalah tentang sifat orang-orang munafik. Mereka itu adalah orang yang pada zaman zahirnya nampak beriman, tapi hati mereka sebenarnya kufur. Pada zaman Nabi, mereka ini solat berjemaah bersama dengan Nabi dan para sahabat lain. Jihad pun mereka kadang-kadang pergi juga. Mereka bersama Nabi dan para sahabat yang lain, tapi mereka tidak beriman sebenarnya. Seterusnya, kita pergi ke tafsir ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Maksudnya mereka seolah-olah yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Maksudnya Allah menyatakan ada di kalangan manusia seolah-olah ia bukanlah daripada kelompok yang telah disebutkan, iaitu kaum mukminin dan puak kufar. Daripada ayat sebelum ini kerana kaum munafik ini seperti lalat yang menyinggah di kedua-dua kumpulan. Secara zahirnya mereka menyatakan keimanan, tetapi hakikatnya mereka langsung tiada kena-mengena dengan orang mukmin, terutamanya dalam dua perkara asas keimanan, iaitu iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua iman dengan hari kiamat. Okey, iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni yang bermaksud beriman kepada Allah ni yang bermaksud menanamkan sepenuh keyakinan tentang kewujudan Allah. Jadi syarat beriman kepada Allah ni merangkumi 4 perkara, iaitu beriman kepada kewujudan Allah, beriman kepada sifat rububiyah Allah, beriman pada uluhiyah Allah, beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, iman dengan hari kiamat. Iman dengan hari kiamat ni maksudnya umat Islam wajib percaya dan yakin bahawa hari akhir atau hari kiamat ni itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tafsir ayat ke-9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maksudnya perilaku mereka ni seolah-olah mereka sedang menipu Allah dan beriman, padahal Allah tidak akan pernah boleh ditipu. Begitu juga bagi orang mukmin, kerana mereka sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sebenarnya tertipu dengan hilah mereka ni adalah diri mereka sendiri. Malangnya mereka tidak dapat menyedarinya. Seterusnya tafsir ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Pastinya dalam hati mereka golongan yang munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa dan yang tidak terperi sakitnya. Dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Maksudnya dalam hati mereka ni ada penyakit nifak dan ragu-ragu kenifakannya. Keraguan ini Allah tambahkan lagi atas mereka setiap kali mereka melakukan perbuatan nifak ini. Akhirnya mereka sama dengan orang kafir atas persamaan mereka yang pada hakikatnya mendustakan Allah dan hari akhirat. Walaupun pada zahir mereka seperti yang bermukmin, menurut Ibnu Katsir, kaum munafikin ini terbagi kepada dua. Yang pertama, golongan yang munafik secara iktikad. Kedua, munafik dalam amalan. Seterusnya, tafsir ayat ke-11. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami yang
kami orang yang hanya membuat kebaikan. Maksudnya apabila mereka dinasihati agar tidak melakukan maksiat dan jangan melanggar perintah Allah, mereka menyangkalnya, bahkan mereka menyatakan mereka lah yang telah melakukan kebaikan. Menurut Salman Al-Farisi, peristiwa ini belum berlaku di zaman mereka. Said Hawa menyebut contoh yang ada di zaman kini. Mereka menggunakan istilah mencari kemajuan dan kemodenan sebagai justifikasi kemaksiatan mereka. Seterusnya, tafsir ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Maksudnya bahkan Allah menegaskan, bahkan mengkhususkan bahawa mereka lah kerosakan itu, dan kerosakan itu adalah mereka, tetapi mereka tidak menyedarinya. Seterusnya, tafsir ayat yang ke-13. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang bodoh itu? Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui hakikatnya yang sebenarnya. Maksudnya begitu juga bila dinasihatkan agar mereka beriman seperti orang mukmin yang lain, dengan belajar dan dengan memiliki ilmu, mereka menafikan kejahilan mereka, bahkan mereka lah golongan jahil murakkab. Terusnya, tafsir ayat ke-14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Artinya, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang yang beriman. Maksudnya mereka bermuka-muka. Apabila dengan orang mukmin mereka mengaku beriman, tetapi apabila berjumpa dengan orang kafir, baik Yahudi pun maupun musyrikin, mereka menyatakan solidariti mereka dan kepura-puraan mereka dengan orang beriman. Seterusnya, tafsir ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini Allah membalas, memperolok-olok dan membiarkan mereka beraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampau batas itu. Maksudnya mereka fikir mereka sedang mempersendakan Allah, sedangkan Allah memperbodohkan mereka dengan membiarkan mereka tenggelam dalam kejahatan mereka tanpa mereka sedar. Terusnya tafsir ayat ke-16. Ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Maksudnya mereka ni ibarat orang yang menjual hidayah dan membeli kesesatan. Inilah perniagaan yang rugi dan mereka pasti akan tidak beroleh hidayah, bahkan belum memperolehinya. Yang pertama ni maksudnya mereka menerima nasihat dan teguran serta meninggalkan kejahatan adalah jalan orang mukmin. Manakala berkeras dan meneruskan kesalahan dengan alasan dan justifikasi palsu adalah jalan munafik. Yang kedua, belajar dan memerangi kejahilan dengan ilmu pengetahuan adalah jalan keimanan. Keegoan dan reda dengan kejahilan adalah jalan munafik. Yang ketiga, kebersamaan dengan sepenuh hati adalah kebersamaan dengan orang mukmin, manakala orang kafir perlu ada
tajarrud dan tamayyuz. Seterusnya tafsir ayat ke-17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakuhum fi zulumatin la yubsirun. Maksudnya perbandingan hal mereka golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan biarkannya mereka dalam kegelapan gelita. Tidak dapat melihat sesuatu pun. Maksudnya perumpamaannya orang munafik ni seperti orang yang menghidupkan api bagi mendapat haba dan cahaya sekelilingnya. Namun Allah memadamkan daripada orang munafik ni cahaya yang diperlukannya dan membiarkan mereka buta dalam kegelapan. Keadaan mereka penuh dengan keraguan dan ketidakpastian walaupun mereka telah menyalakan api yang terang. Seterusnya tafsir ayat ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali pada kebenaran. Maksudnya, jadilah mereka itu orang tuli, bisu dan buta. Orang yang tidak tahu jalan pulang kepada kebenaran. Seterusnya tafsir ayat ke-19. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitu bil kafirin. Artinya atau bandingannya seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir. Kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang yang kafir itu. Maksudnya perumpamaan kedua ini lebih rinci, iaitu keadaan mereka seperti dalam kegelapan. Di kala langit diselubungi awan pekat yang mengandungi guruh dan petir. Sehingga orang munafik ini memasukkan hujung jarinya bagi menutup lubang telinga mereka kerana takut akan kematian. Padahal Allah menguasai orang yang kufur dengannya sepenuhnya. Seolah-olah kononnya jari mereka itu mampu menghalang kekuasaan Allah. Seterusnya, yang terakhir, tafsir ayat yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza khalu ila wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya kilat itu pula hampir-hampir menyambar menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam pencahayaannya. Sekiranya apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya, peti yang terang secara tiba-tiba itu hampir membuta mata mereka kerana terangnya cahaya setiap kali menyambar sekitar mereka. Bila keadaan terang, mereka mula melangkah dan bila keadaan kembali kelam, mereka tidak berbuat apa-apa. Sedangkan jika Allah menambah cahaya kilat dan kuatkan suara guru akan pekak dan buatlah mereka. Dan butalah mereka. Yang kedua, sungguhnya Allah sangat mampu melakukan apa sahaja. Kadang-kala mereka dalam menyedari kekuasaan Allah menjadikan mereka berani melawan perintahnya. Sedangkan mereka hanya diberi peluang sebentar untuk terus menambah kebinasaan yang dicatat dalam buku dosa mereka. Kesimpulannya, kita perlu yakin dengan pertolongan Allah dalam setiap kedukaan umat Islam akibat rencana kaum kufar. Kaum kufar sebenarnya dalam perhatian dan kawalan Allah
Jadi sebagai seorang mukmin, kita hendaklah mengukuhkan keimanan dan kita teruskan berusaha, insya-Allah. Wallahu a'lam.